أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Jadi kita dah masuk pada kitab Taharah sebelum Ramadan itu. Buku lama tak pakai dah. Buku tak bagi lagi. Yang tanya. Okey, baik. Tak ada sikit lagi. Ada sikit lagi tak siap. Dia punya ni dia 35 muka surat je. Tak banyak. Tapi pasal kita Arab dan Melayu jadi benda tu ambil masa sikit. Nak kena edit balik. Baik. Jadi kita ambil itu pada hadis yang 166. Hadis 166 yang kita daripada Abu Malik Al-Asy'ari, daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Okey, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, perbuatan bersuci atau penyucian itu syatrul iman. Ada yang kecilkan skop kepada wudu, ada yang selain dari itu. Tapi kita kata lafaz itu adalah umum sebenarnya. Syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan alhamdulillah itu akan mengisi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillah tamlaani atau tamlau ma bainas samai wal ard. Dan dia kata subhanallah dan alhamdulillah tadi akan mengisi ataupun memenuhi apa di langit dan di bumi. Kita kata dia kita terangkan tu macam mana. Dan juga wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti kebenaran orang yang mengatakan dia percaya akhirat. Sedekah itu adalah bukti dia. Wasabru diya, sabar itu adalah menjadi cahaya. Dia sebagai bertentangan dengan zalim itu menjadi kegelapan. Dalam hadis yang lain Nabi kata az-zulmu zulumat yaumul qiyamah, kezaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Bagi orang-orang yang berlaku zalim di hari akhirat, dia akan gelap dan juga tidak ada cahaya baginya. Wasabru, dengan sabar itu adalah diya. Sabar itu adalah cahaya. Dan terakhir kita ambil itu wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik, dan Quran itu adalah hujah untuk kamu atau ke atas kamu. Dan Quran itu boleh menyokong kita bila kita kata kita beramal dengannya, bahkan dia akan menjadi beri syafaat kepada kita, hujah untuk kita, au alaik, ataupun kena ke atas kita. Kalau kita tak beramal dengan dia dan juga kita tidak melaksanakannya, maka dia akan menjadi hujah ke atas kita hari akhirat nanti. Okey. Dan sambung yang terakhir sekali. Kullun nas yaghdu. Kullun nas yaghdu. Kullun nas yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia ini yaghdu, akan berlalu. Jadi perkataan yaghdu tu maksud dia adalah keluar waktu pagi untuk urusan. Tu bila kita jumpa orang, kita panggil apa? Ghadan. Kita ni bila kita jumpa besok pagi. Maksud dia pagi tu di tempat untuk kita mula untuk sekian. Kalau kita sebut roha pulang daripada pada waktu petang, dia panggil roha, balik petang. Keluar pagi panggil ghada yaghdu, keluar waktu pagi. Roha yaruhu, pulang waktu petang. Orang Arab dia ada beza perkataan-perkataan sini. Kita tak ada beza sangat. Sekejap, tulis juga ni. Tak tulis kan tak nampak. Sekejap. Okey. Dia perkataan yang datang tu kullun nas yaghdu tu actually daripada perkataan ni. Okey. Jangan tengok yang tu. Orang suruh tengok lain, tengok yang tu pula. Ila syarikalah. Lain suruh tengok, lain tengok. Sekejap besarkan sikit. 36, okey.
Okey. Ghada yaghdu. Ghada kata dia yaghdu. Maksud dia keluar pagi, keluar pagi untuk urusan dan sebagainya. Sebagai ghada yaghdu. Kalau balik petang bagi roha. Yaruhu. Okey. So dua kalimah yang pengertian dia ada ni. Jadi bila dalam hadis Nabi kata wa kullun nasi yaghdu, dan semua manusia ni, setiap manusia ni yaghdu, maksud dia keluar untuk urusan setiap pagi bagi masalah-masalah masing-masing. Maksud dia semua orang akan keluar dan juga melaksanakan apa, kita kata tiap hari ni kita sebenarnya orang yang macam berdagang. Kan tak? Kita macam every day actually we are using our time, masa kita, tenaga kita, nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita penglihatan, pendengaran, akal. Kita gunakan setiap hari untuk maslahah dan juga macam seolah macam kita jual lah diri kita ni, kita niagakan untuk sekian, untung ke rugi, buat sekian, untung ke rugi, ibadat ke, untung ke rugi. Everybody is actually keluar. Everybody, semua orang, nak ke tak nak, sebenarnya sedang apa? Berlalu dan juga melaksanakan untuk apa? Mendapatkan apa ganjaran dan sebagainya. Okey. Maksud dia adalah semua manusia ni bangun pagi dalam urusan apa, berusaha untuk dalam urusan-urusan dia, dan juga apa, bermuamalah ataupun memperlakukan pada segala keinginan-keinginan dia, matlamat dan tujuan dia. Kemudian bila dah keluar macam tu, fabai'un nafsahu, maka Nabi kata dia akan apa? Seolah apa, memperdagangkan diri dia. Actually you are selling yourself. Marketing lah kan, macam orang kita Melayu kita kan, bila masuk dalam kelas apa, team building ke dan sebagainya, kalau syarikat buat apa human resource punya program kan, dia kata you advertising yourself kan. Actually kita market diri kita untuk apa-apa sajalah kan. Kalau kita, kalau tu keuntungan mungkin akan datang, macam kita buat baik pada orang ni, nanti akan datang, akan dapat balasan balik. Jadi setiap manusia sebenarnya buat, tapi yang paling besar bukan sama manusia, tapi sesama manusia, tapi ganjaran daripada Allah. Itu yang besar sebenarnya. Bukan yang manusia bayar ni sekejap habis. Kita tolong orang bagi RM10. Berapa lama tahan? RM10 tadi. Tapi yang Allah Ta'ala berikan, mana kita buat kebajikan, contoh masa kita habiskan ke mana? Itu pengorbanan, itu kita beli. Kita nak beli apa ganjaran Allah Ta'ala, kena masa. Nak beli untuk dapatkan syurga Allah Ta'ala, kena tenaga. Kena ada effort. Tak ada benda tak ada effort. Setiap manusia yang buat jahat atau buat baik, semua sekali ada effort. Kalau kita lihat dalam Quran, dalam surah Al-Ghashiyah, dia tak sebut ayat tu dua kumpulan manusia. Allah katakan hal ataka hadithul ghashiyah, adakah telah datang kepada kamu cerita tentang ghashiyah, hari yang meliputi, melindungi segala bencana dan sebagainya, tak ada siapa terlepas. Allah kata wujuhun yauma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari berkenaan tunduk, amilatun nasibah, beramal dan juga apa? Letih. Beramal dan letih. Lepas tu kita baca depan sikit, wujuhun yauma idzin na'imah, wajah-wajah pada hari berkenaan dalam kenikmatan, lisa'iha radiyah, kerana usahanya yang diredai. Jadi baik ke jahat manusia ni dua-dua perlukan kepada usaha, effort. Nak buat jahat, makan harta dengan batil, kena bohong, tulis surat, kena panggil lawyer dan sebagainya. Mana ada free kan? Nak buat maksiat, kena berusaha kan, bukan duduk diam tak jadi. Nak buat berkebajikan pun kena usaha. Sebab kenapa bila Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata fakulun nasya, kedua semua manusia ni akan berlalu, mana bangun pagi berusaha untuk hal diri masing, fabayun nafsahu, maka dia akan jual diri dia, dia menyagakan diri, dia market diri dia, dan dia gunakan masa, tenaga. Pasal pada diri dia, yang aset yang dia ada adalah apa yang Allah Ta'ala berikan, dan masa dan keremajaan dia. Kata Nabi kata irtan khamsan qabla khamsin, kan, kejarlah 5 sebelum 5 kan. Antara yang Nabi sebut, benda tu adalah modal. Masa kita, tenaga kita, kesihatan kita, nyawa kita, dan juga ciri macam apa yang kata keremajaan, apa tenaga dan sebagainya, itu adalah dikira sebagai adalah modal. Bila kita habiskan kepada kebajikan, kita gunakan. Pasal masa tu kan, masa itu emas kita masa itu emas. Bahkan masa lebih mahal daripada emas.
Masa yang berlalu takkan boleh patah balik. Yang sebab itu kita kata bila orang tu market diri dia, gunakan masa dia dan sebagainya, maka dia sebenarnya nak membeli. Dia tu, mana ada manusia dia datang keluar tak nak sesuatu. Kita datang kelas pun nakkan something. Dan memang tak ada dah dapat apa dari ustaz. Kan? Daripada Allah Ta'ala kita harapkan ganjaran. Tapi dari segi asasnya, semua orang keluar, semua ada keinginan masing-masing. Ada yang untuk duniawi, ada untuk ukhrawi, ada benda kebajikan sementara, ada benda untuk kebajikan yang kekal abadi. Satu pulang. So Nabi kata fabai'un nafsahu. Maka orang manusia ni akan memperdagangkan diri dia. Okey? Dan sama ada dia menjadi dalam perbuatan perlakuan dia tadi mengikut ajaran atau tuntutan syarak dan kebenaran, maka dia dekat situ menjual diri dia daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dia dapatkan diri dia daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dia dapat dari Allah Ta'ala lah ganjaran dan balasan tadi. Kalau dia buat kerja untuk kebajikan dan juga kebenaran, maka dia sebenarnya ketika itu sedang apa? Sedang walaupun kita kata nak bargain dengan Allah Ta'ala tak layak. Tapi Allah Ta'ala sendiri nyatakan dalam Quran, dia kata innallaha ishtara minal mu'minin. Allah Ta'ala beli daripada orang beriman. Beli daripada orang beriman diri mereka, harta mereka sebagainya, dan untuk mereka ni syurga. Tapi dengan apa? Mereka berjihad. Maksudnya jihad, maka Allah Ta'ala beli balik, bayar. Dia ada transaction di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So setiap manusia yang buat kebajikan dan kebaikan, maka dia transaction dia dengan Allah Ta'ala. Okey. Maka dia kata beli dan dia beli dengan situ. Maka Nabi kata famu'tikuha, maka dia membebaskannya. Maksudnya dia sepatutnya masuk neraka, tapi dibebaskan diri dia daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Dia tergadai. Maksudnya kita sebenarnya memang tergadai lah. Setiap benda yang kita pakai, mana benda bukan daripada Allah Ta'ala. So untuk kita dapatkan diri kita ni layak untuk syurga Allah Ta'ala, kena bebaskan diri kita. So pembebasan diri daripada api neraka tadi berlaku dengan apa? Kita bargain, kita beli, gunakan masa dan segala apa kita ada untuk dapatkan syurga Allah Ta'ala. Dan juga kepada pembebasan, dan juga dia akan kepada pembebasan dan juga kemerdekaan. Akan berlaku pada kemerdekaan dan pembalasan. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran dan surah At-Taubah ayat 111. Allah Ta'ala nyatakan 111 Allah Ta'ala nyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sungguh Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan bahawa apa? Allah Ta'ala beli daripada mereka dan bayar daripada mereka untuk nyawa dan harta mereka tu Allah Ta'ala balas dengan apa? Syurga. Allah Ta'ala katanya tu. Walaupun kita kata terus terang, actually tak layak kita nak bagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita modal harta dan nyawa kita tu adalah milik. Tapi choices kita buat itu Allah Ta'ala beri kita kebebasan. Dengan sebab itu mahal orang yang dia dah tahu barang tadi memang Allah Ta'ala pinjam pada dia. Kita pinjam, mana tenaga kita, harta kita dan sebagainya, nyawa kita ni adalah pinjam Allah Ta'ala. Tapi choices kita nak buat apa dengan benda tersebut, Allah Ta'ala bagi kebebasan. Yang kita kata kebebasan ni tadi tak ada pada makhluk lain. Jadi saya ulang berkali-kali kan, saya kata contoh macam binatang. Dekat dunia ni, semua benda dekat dunia ni tak ada benda yang degil, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Contoh macam binatang-binatang, kita burung balik sarang, kadang-kadang lapar, tak ada makan hari tu. Tapi dia tak ada pula macam bang jom keluar tengok bawah tu macam ada makanan je, tengok dekat kedai jasima tu kan, buang makanan, burung tak turun datang makan. Perasan tak? Tak turun. Dia takkan turun walaupun dia lapar. Lembu, ada pernah tengok lembu datang, kita pergi makan, aku lapar. Mana ada? Kan semua dengan timing, masa, tempat. Tak ada kehendak binatang-binatang tadi tu tidak wujud. Mana dia akan buat benda tadi, terbuka dia buat. Tidak, timing malam dia diam, tak akan keluar. Itu kita kata kepatuhan yang total daripada semua benda alam ini kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia Allah Ta'ala berikan kelebihan. Apa dia? Choices dia buat sendiri. Kan? Dulu tak ada rucanai, sekarang jual rucanai tengah malam. Mana ada rucanai? Dah 80-an tu tak ada. Saya cakap dengan orang yang depan-depan saya ni, semua yang umur zaman tu. Okey. Kan? Saya ingat memang nak beli rucanai tu, malam janganlah mimpi. Tok sangat ngada dah pergi makan dengan malam rucanai. Tak wujud. Nasi lemak mana ada? Sekarang ni ada nasi lemak 24 jam. Seriously. Gila straight. Kan? Macam tak ada orang berhenti makan ke? Kan? Anyway, nak fahamkan, kita kata memang berubahnya masa zaman. Tapi bayangkan, kita ada choices to go or not to go.
To stay or not to stay? Nak cakap ke tak cakap? Nak pandang ke tak pandang? Nak marah ke tak marah? Nak mengamuk ke tak mengamuk? It's actually to us. It's all Allah Ta'ala berikan pada kita satu benda yang dengan itu ada dosa pahala. Yang mana benda ni tak ada pada benda lain. Sebab kenapa? Modal Allah Ta'ala punya. Nyawa, harta kita, duduk Allah Ta'ala yang bagi. Mana benda kita sendiri. Tetapi di situ Allah Ta'ala kita punya pilihan. Pilihan kita untuk ke kanan atau ke kiri. Beri atau tak beri. Kan nampak untuk sedekah. Nak bagi tak nak bagi? Nak bagi tak nak bagi? Kan? Benda tadi pilihan kita. Allah Ta'ala akan datangkan asbab. Asbab ni contoh macam membantu kita buat baik. Tadi beberapa kelas datang kelas agama. Ustaz kata datang bersedekah lah, janganlah sibuk fikir sedikit tak sedikit, kan? Paling kurang pun kalau tak nak sedekah, ajak orang tu makan, belanja dia makan dan sebagainya. Paling kurang, at least. Jangan buat macam buat tak nak, kan? Jangan buat muka macam tu. Jadi asbab untuk dia bersedekah Allah Ta'ala buka. Kalau anda kata pagi tu dia jumpa kawan dia kata orang ni sedikit, dan asbab untuk dia tak bersedekah pun dibuka. Tapi dalam masalah pilihan, tetap pilihan dia. Pilihan dia, Allah Ta'ala tak paksa. Allah Ta'ala datangkan penyebab, tapi apa? Tindakan anda ada bertanggungjawab. Penyebab dia kata macam bila Allah Ta'ala kata innallaha ashtara minal mu'minin, Allah Ta'ala beli daripada orang beriman nyawa mereka, harta mereka. Bahawa untuk mereka ada syurga sebagai bayaran balik. Tapi soalan sekarang ni, layak ke niaga? Tak layak. Tapi apa membezakan kita dengan makhluk lain? Kita ni ada pilihan. That's the only trait yang kita kata, sifat yang melebihkan kita ke atas makhluk lain. Tu bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ahzab 72. Allah Ta'ala nyatakan inna aradnal amanata 'ala samawati, kami telah tawarkan amanah ni kepada seluruh langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung ganang, fa abaina an yahmilnaha, tapi semua makhluk yang besar tadi enggan memikulnya, wa ashfaqna minha, mereka semua selemah daripada memikulnya, wa hamalahal insan, dan memikul tanggungjawab ni, amanah ni manusia yang pikul. So bila kita tanya apakah amanah berkenaan, semua bagi jawapan yang macam-macam. Menegakkan agama lah, sekian sebagainya. Saya kata sebenarnya para ulama menyatakan mudah je nak tahu apakah amanah tersebut. Apa benda yang bumi, langit, gunung tak boleh buat, yang kita boleh buat? Pilihan. Kalau ikutkan marah, bumi marah. Bahkan bumi boleh menangis. Macam Allah sebut dalam Quran, dalam bila Allah ceritakan berkenaan dengan matinya golongan Fir'aun dan sebagainya, kan, mereka tinggalkan dia ini, Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran fama bakat alaihimus sama. Ad-Dukhan 29. Ad-Dukhan 29. Allah Ta'ala nyatakan fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Mereka tak menangis ke atas mereka kematian mereka ni langit, dan tidak juga menangis ke atas mereka ni bumi dan langit boleh menangis. Jadi actually literally Allah Ta'ala sebut yang tu. Cuma masalah kita nampak tak nampak tu lain cerita. Semua benda berzikir, kita tak faham zikir benda berkenaan lain cerita. Apa binatang kita bela berzikir, kan? Hatta kalau burung kakak tua mencarut pun diajar oleh Tuhan dia, actually dia masih lagi berzikir. Faham tak? Jadi Tuhan dia ajarkan mencarut, kan. Actually ada satu tempat dekat keramat tu. Burung tu kalau perempuan lintas dia piwit, kan, kemudian bila orang lelaki lintas ke apa, kan, dia mencarut, seriously, kan, rasa nak sepak je kandang tu. Tapi cerita dia pasal Tuhan yang ajar. Tapi binatang-binatang tadi dia tak ada pilihan. Dia tiru benda-benda yang dia dengar, dia ajarkan tiap hari pada dia dengar, dia kan tiru. Sampai ada macam dekat rumah Abang Ipah saya dulu, kakak saya dekat William. Burung tu asyik dengar pagi-pagi, mak dia menjerit, panggil anak keluar sekolah, kan. So tiap kali pukul 7 pagi ke, Angah macam mak dia panggil Angah tak keluar. Lepas tu bila orang datang rumah, Assalamualaikum, kan, dia Assalamualaikum balik kat orang, bukan Waalaikumsalam. Kemudian bila anak-anak kakak saya jawab cikgu tak ada kat rumah, jadi dia jawab lah. Orang datang Assalamualaikum, cikgu tak ada. Dan dia dengar dia, tapi tak faham pun dia macam tu, kan, trait dia, sifat dia. Tapi dari segi asalnya gunung ganam, macam Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan 29 tu, langit menangis, bumi menangis. Kalau diterangkan dalam hadis Nabi SAW, bumi tempat di mana orang tu sujud, sesiapa tu solat dan sebagainya, tempat dia sujud tu akan menangis bila dia mati. Langit tempat naiknya amalan dia ke langit akan menangis juga. Pasal tidak adakan lintas lagi amalan baru daripada orang yang mati tadi. Sebab itu tak ada lagi amalan, maka dia menangis. Mati, kematian tu. Jadi maksud dia
Kalau kita kata berkenaan dengan bersedih, langit bersedih, bumi bersedih. Tapi masalah yang tak boleh dia buat apa? Pijak orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Dia tak boleh buat. Nak roboh ke, nak runtuh ke, langit nak jatuh ke, gunung ni dan sebagainya, bumi nak terbelah dan sebagainya, hanya dengan izin Allah Ta'ala. Hanya dengan arahan, bukan izin, arahan Allah Ta'ala. Yang kita ni tanpa arahan Allah Ta'ala kita buat. Benar tak? Time tak tidur, tidur. Time tak tidur, tak tidur. Kan? Sanggup tidur awal, kenapa? Nak tengok bola kan? Bola kan? Bola. Jadi faham tak? Jadi konsep ni kita kena faham betul. Jadi secara asasnya yang bila dia sebut dalam hadis Nabi tadi, semua orang ni menjual diri dia kan, bai'u nafsahu. Kan dia keluar pagi, dia jual diri dia, dia market diri dia. Tapi macam Al-Quran terangkan, dia kata memang Allah Ta'ala beli. Walaupun kita tak layak, tapi sebenarnya apa? Choices kita di atas modal diberi tadi, kita buat apa? Itu yang menyebabkan kita dapat mu'tiquha, membebaskan dia. Jiwa kita ni, nyawa kita daripada neraka, bebaskan dengan sebab apa? Pilihan kita untuk datang belajar, untuk beramal, untuk puasa sunat, untuk solat sunat, untuk baca Quran. Itu pilihan kita. Ada masa tengok televisyen atau beramal, dia terpulang pada kita. Tak ada siapa boleh sekat kita. It's actually totally upon kita punya pilihan. Allah Ta'ala bagi pilihan penuh pada kita untuk laksanakan satu yang kita nak. Itu kita kata kebebasan itulah yang mendatangkan kepada kita berkenaan dengan dosa pahala. Tanpa kebebasan tadi, macam katakan kita gila, tak ada choices kan, maka hilanglah, hatta malaikat tak salin amal kita. Ataupun kita tidur kan, tak sedar tidur, tak ada. Ataupun kita ni kita gila, tak ada. Ataupun kita ni budak bawah umur, tak ada. Takkan dikira amal kita. So, secara tak langsung di sini asal yang kita kata asas bagi tajuk ni. Dan au mubikuha, ataupun dia membinasakan dia, menggelincirkan diri dia sendiri. Mu'tiquha au mubikuha. Okey, dia kata itu sama ada dia dengan itu sama ada dengan dia, ataupun dia dengan perbuatan dia dengan mengikut dorongan atau ajakan keinginan diri dan syaitan, maka dia menjual diri dia kepada syaitan. Lalu dia apa? Membinasakan diri dia. Ya, mubikuha itu membinasakan. Nanti kita akan belajar hadis tentang sab'atul mubiqat, 7 perkara membinasakan. Itu antaranya. Jadi ibaq tu maksud dia abaqa yubiqu tu maksud dia adalah berkenaan dengan tajuk perkara binasa, kebinasaan. Mubiquha, maka dia membinasakannya. Itu ataupun Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Asy-Syura ayat 34, au yubiqhunna kama bima kasabu, ataupun mereka akan atau membinasakan diri-diri mereka dengan sebab apa mereka kerjakan. So masih juga dengan kerja. Sebab dengan manusia ni, bila kita cerita berkenaan dengan syurga neraka ada, telah tetap tempat masing-masing, ya, itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dalam tentang ilmu tadi tu, kita tak terlibat untuk mengubahnya. Kita tak ada kaitan. Tapi yang dipersoal pada kita adalah apa pilihan kita dengan masa kita, tenaga kita, waktu kita, penglihatan kita, pendengaran kita sebagainya. Itu yang ditanya. Banyak orang kadang ada salah faham, dia kata dah ditentukan tempat, usah beramal pun tak apa. Dia ada salah faham macam tu. Dia salah faham berkenaan dengan ilmu Allah yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala, yang tak ada siapa tahu tentang ilmu tadi, yang tak ada kaitan. Kita tak usah sibuk tahu benda tadi. Yang kita dipersoalkan berkenaan dengan action yang kita buat. Sebab ada separuh mereka ni buat maksiat, dia kata nak buat macam mana, dah tertulis. Jadi pelik jugalah. Dia kata dah takdir, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi bila saya argue dengan orang, saya kata Nabi pergi jihad buat apa? Dah tertulis. Saya kata kan Nabi ajak para sahabat keluar. Kan kalau ikutkan Nabi SAW, kalau tertulis tak usah keluar berjihad. Sebab apa? Diorang masuk syurga, masuk neraka, terpulang kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Maka Nabi tak dihantar kepada manusia ni sebagai wakil. Sebagai wakil, dia bukannya menjadi pengganti manusia ni untuk berujar dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Dia ajarkan berkenaan dengan Allah Ta'ala. Dia suruh manusia beramal, dia tunjukkan jalan. Tapi manusia beramal ke tidak, Allah Ta'ala tak tanya Rasulullah kenapa dia tak beramal. So apa masalah dia? So tak payahlah pergi berjihad. Buat apa jihad? Buat apa nak sibuk jihad? Kan? Buat apa sibuk nak peringatkan daripada dosa? Sebab apa? Sebab dah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, itu kadang-kadang orang macam ni kan, kata dah tertulis. Dia pergi dekat lempang terus. Lepas tu kenapa dah tertulis? Kan? Kenapa lempang saya dah tertulis? Kan? Itu lagi pelik tau. Tapi benda tu betul. Kan? Kita tak senonoh kadang-kadang buat kerja macam ni tak elok. Tapi bagi orang macam ni kadang-kadang patut buat. Biar dia faham sikit.
Patut sebab kenapa dalam Islam ni kita Nabi suruh ajar, belajar mana, belajar kuda, benda-benda menggalak pada jihad dan sebagainya. Nabi suruh. Pasal ini benda ni dia ilmu Allah yang tersimpan pada sisi Allah Ta'ala, kita tak persoalkan. Tentang kita punya amal, kita kena tanya. Kita kena tengok amal kita baik ke buruk. Kalau buruk, perbaiki. Kalau berdosa, bertaubat. Kalau kita masih tak beramal, tak cukup, belajar. Tak tahu nak beramal, belajar. Bukan diam dah, takdir aku tak jumpa orang yang ajar aku. Tak keluar-keluar, lepas tu nak tunggu. Mana boleh? Sebab kita choices itu adalah benda yang ikat kita. Lain dia tak ada masalah. Okey? Jadi dan daripada ini juga kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata an-nasu wadayan. Manusia ni kedua-duanya keluar apa pagi-pagi, keluar berusaha, keluar bekerja pagi. Fabai'un nafsahu famubuka famubikuha, maka orang tu jual lah diri dia, lalu dia membinasakan, atau mufadiha, ataupun dia menebus diri dia, lalu dia membebaskan diri dia. So diri kita ni terbebas, terbelenggu, ataupun kita akan terbebas dari akhirat nanti adalah berdasar pada amal yang kita buat. Memang kita kata rahmat Allah Ta'ala meluasi segala-galanya, tapi kita kata bila Allah Ta'ala nak mengampunkan siapa ataupun mengazab sesiapa, itu tak ada kaitan dengan diri kita. Bahkan kita mendapatkan Allah Ta'ala redha dengan kita dengan amal yang kita buat. Kita kejar keredaan Allah Ta'ala dengan amal kita buat. Memang kita tahu bahawa kalau Allah Ta'ala azab siapa, dia itu hak dia. Kau kata yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia ampun siapa dia nak. Bahkan ada orang di hari akhirat nanti dia punya dosa banyak juga, boleh tahan. Tapi bila sampai depan Allah Ta'ala, ni dalam siapa datang tafsir tafsir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Tentang kita buat tafsir dan tajuk tu, bila Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk bisik najwa. Dengan bisik-bisik ni kan. Dalam hadis Bukhari datang kisah berkenaan dengan hari akhirat, antara seorang manusia. Ada manusia yang Allah Ta'ala akan panggil dia, dan bila makhluk lain ditayangkan dosa apa, orang tengok, dan dia jawab soal depan-depan. Tapi yang ni seorang ni Allah Ta'ala tarik dia. Allah Ta'ala sembang dengan dia, tunjukkan, ni kau buat tak? Orang ni tak nampak. Dia kata, betul ya Allah, aku buat. Semua dia mengaku. Sampailah sekali dia rasa habislah aku, tak akan selamat dah. Ketika tu Allah Ta'ala kata, akulah yang dahulu menyembunyikan perkara daripada orang di dunia, ya, dan akulah pada hari ini akan ampunkan dia bagi engkau dari akhirat ni. Mana Allah Ta'ala ampunkan semua sekali, tapi orang lain tak terlibat lah. Tapi ini hak yang Allah Ta'ala punya mutlak bagi diri dia. Yang kita jangan perasan kita akan jadi orang tersebut. Banyak orang ni perasan tau, dia macam tak payah beramal lah, kan? Actually itu masalah dia. Pasal kita baca hadis, kena baca dua hadis berkenaan dengan harapan yang kita boleh timbul. Mungkin ini kita boleh terlepas lagi dan sebagainya. Tapi ada juga hadis-hadis berkenaan dengan azab yang tersangkut manusia tadi dengan hanya niat yang salah. Pergi jihad, niat salah. Niat dia supaya manusia ni tengok dia sebagai seorang yang berani. Sekali terlintas kadang kan, pergi tu seorang tengok macam hero kan, I am the hero kan. Jadi terlintas saja benda tersebut. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata dinyalakan orang 3 golongan. Yang mula-mula dinyalakan api neraka untuk mereka. 3 golongan. Yang api neraka dinyalakan mula-mula untuk dorang ni. Pertama, orang mati syahid. Kedua, orang yang belajar agama, hafal Quran. Ketiga, orang yang banyak bersedekah. Kita dengar macam, ya benar. Okay, the first guy, Allah Ta'ala tunjukkan apa dia buat kat dunia. Allah Ta'ala kata, betul tak kau dapat ni? Ini kau dapat. Mana apa yang Allah Ta'ala bagi dan apa digunakan. Berkata, betul ya Allah. Allah Ta'ala tanya dengan dia, kenapa engkau buat apa yang kau buat? Dia kata, ya Allah, engkau beri aku tenaga, engkau beri kekuatan, aku berjuang di jalanmu, aku berperang di jalanmu, aku berjihad di jalanmu, sehingga aku mati syahid di jalan kerana-Mu. Allah Ta'ala kata, bohong. Bahkan kau berperang, kau berjuang supaya dikatakan kau berani, supaya dikatakan kau ni berani, dan orang dah kata apa engkau nak. Wahai malaikat, ambil masuk neraka. Heret macam tu je depan-depan. Dia buat dah, amal buat dah, tapi niat salah. The second one, ni guru agama semua kena. Ustaz-ustaz ke, hafiz Quran bulan Ramadan ke, kena. Bila datang ni, orang ni Allah Ta'ala tunjukkan apa. Kita kena faham, when we doing something good, Allah Ta'ala yang bagi kita peluang sebenarnya. Kita buat kebaikan, macam hari ni tak hujan, ustaz tak ponteng, so kita kena datang kelas kan. Kalau dia kata ustaz ponteng, orang sakit perut, yang ni sekian, anak demam, actually bentuk akan menyekat kita datang buat pahala.
Kita nak buat pahala, buat kebajikan, Allah Ta'ala yang berikan kepada kita peluang. So anyway, bila Allah Ta'ala buka pada orang ni tentang orang yang apa kan, alim agama kan, kemudian hafiz Quran, Allah Ta'ala tunjuk apa dia buat. Allah Ta'ala kata, betul tak ini kau buat, ini kau dapat? Dia kata, betul ya Allah. Allah Ta'ala kata, kenapa kau buat apa yang kau buat? Mana engkau ada masa, orang lain buat benda lain, kau pergi hafal Quran, kau belajar. Kenapa? Kenapa kau buat benda tu? Dia kata, ya Allah, kau beri aku masa, kau beri aku waktu dan sebagainya, tanggungan dan sebagainya. Kalau tak ada siapa tanggung nak belajar, macam mana? Pergi tengah pasar menghafal Quran, macam mana? Kan? Sambil apa? Kerja di pasar sambil menghafal Quran. Tak dibuat dia orang lagi. Dia akan dikosongkan waktu khas untuk belajar. So Allah kata, kenapa kau buat apa yang kau buat? Dia kata, ya Allah, kau beri aku masa dan sebagainya. Aku belajar kerana-Mu. Aku mengajar kerana-Mu. Aku baca Quran, aku hafal Quran kerana-Mu. Allah kata, bohong. Bahkan kau belajar dan mengajar supaya orang kata kau ni alim. Ni alim ustaz tu. Seriously, tuan-tuan berasa akan terlintas tak? Terus terang tanya, akan terlintas tak perasaan tersebut? Di time kita belajar, orang puji kita, oh ustaz ni alim, akan terlintas tak? Bukanlah benda tu. Kalau alah, nombor 3 je yang takwih, nombor 3 mungkin kena depan saya. Okey, dia actually akan terlintas. Lepas tu baca Quran sedap, orang puji kan. Oh, kan? Oh, sedap, power lah baca Quran. Macam Mishair Rashid Al-Afasi. Macam Sudai Suraim. Actually mak bapak pun kadang anak-anak hafal Quran sedap baca, seronok kalau orang puji anak sendiri. Macam, anak you baca sedap ah. Rasa macam bangga gila kan. Padahal baca Qul Allah je. Faham tak? Dia jadi rasa tu datang. Dia Allah Ta'ala kata, bahkan kau belajar, mengajar supaya orang kata kau alim. Engkau membaca Quran sedap-sedap supaya orang kata kau ni qari. Dan orang dah cakap apa yang kau nak. Wahai malaikat, ambil masuk neraka. Seret macam tu je. Tak ada nilai. And the last one, ni kena ada depan saya. Orang yang banyak bersedekah. Dia Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tanya, tunjukkan apa dia buat kat dunia. Allah Ta'ala kata, betul tak itu yang kau dapat kat dunia? Dia kata, betul ya Allah. Betul. Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat apa yang kau buat tu? Dia kata, ya Allah, kau beri aku harta, kau beri aku kekayaan, aku bersedekah di jalanmu, aku infak di jalanmu, bagi yang taklim sikit, bagi sini sikit kan, kemboja ni nanti bulan apa? Bulan korban, keluar korban pula kan. Actually dan saya bagi tahu lah, air korban ni 3 ekor, air korban 5 ekor kan. Dia bagi tahu pula dan sebagainya. Okey. Dan aku tak tinggalkan walau satu jalan pun. Dia kata, ya Allah, yang kau redha kecuali aku letakkan kekayaan aku di situ. Tak ada tempat, sekolah ke, masjid ke, jalan raya ke, semua sekali aku masukkan. Kan? Kerana engkau, kerana-Mu. Allah kata bohong. Maka engkau bersedekah, engkau infak, Allah kata supaya engkau ni jawad, pemurah. Pemurah. Actually kita happy kalau orang panggil kita murah hati, pemurah kan. Pemurah kawan tu. Jadi rasanya dia, seronok tak? Seronok tak orang panggil kita seorang yang pemurah, seorang yang suka berderma? Rasanya dia self esteem naik. Kan. Boost up your self esteem. Dalam motivational punya courses, bagus. Dalam Islam tak. Actually you have to know that Allah Ta'ala bagi kekayaan tadi, Allah Ta'ala buka asbab. Kalau kita kata datang kelas belajar dan sebagainya, ustaz sebut dan sebagainya, itu asbab yang membantu kita untuk bersedekah. Kau datang asyik sembang dengan orang ni, orang tu sebagainya, lagi melancong, jalan melancong, kan sedekah banyak ni, melancong banyak ni. Actually dia asbab tadi main peranan tau. Siapa kita jumpa, siapa kawan kita, benda tu Allah Ta'ala atur untuk kita. Anyway, dah buat, dah kata engkau buat supaya orang kata kau pemurah. Dah orang dah cakap apa kau nak. Orang dah cakap apa yang kau nak. Wahai malaikat, ambil masuk neraka. Kan itu kita kata dalam dua segmen tadi kan. Hadis-hadis yang tentang manusia sangkut kerana salah amal. Ada hadis yang manusia terlepas walaupun amal tak ada. Amal tak banyak tapi lepas juga. Macam orang yang membunuh orang 100 orang tapi bertaubat, dia diampunkan. Orang yang wanita yang pelacur, yang bagi minum anjing sebagainya, diampunkan segala dosa dia kerana belas kasihan daripada. Itu harapan. Tapi kena baca juga hadis yang menakutkan kita. Jadi dia dua arah, dia bukan satu arah. Pasal manusia ni dua arah tadi akan datang. Takut dan harap. Pasal kadang-kadang manusia terfikir yang harap saja, tak fikir yang takut, dia masalah. Tak beramal langsung. Amal sikit-sikit. Dan kena ingat syaitan masuk pada manusia ni dengan bau pintu. Dia ada pintu-pintu dia. Syaitan masuk dalam mewaswaskan manusia pada bau pintu. Dia pintu waswas syaitan ni, kisah ni disebut oleh Syekh Aid Qarni.
Tahu ke ayat Qarni? Buku La Tahzan tu. Tahu kan buku La Tahzan tu kan? Pengarang yang sama, tapi dia ceramah. Ni dan ceramah dia. Dia ketika dia membuat membincangkan tafsir surah An-Nas. Kan? Dan bincang berkenaan waswas syaitan. So dia kata waswas syaitan ni ada 7 pintu. Syaitan masuk pada manusia ni pada 7 pintu, dia kata. Ada pintu-pintu dia. Pintu pertama dia kata pintu kekufuran. Pintu kufur. So syaitan akan datang pada manusia, suruh manusia ni kafir. Engkar perintah Allah Ta'ala kalau boleh. Macam dia buat kepada Adam AS. Kan datang pada syaitan, datang kan fawaswasalahum syaitan. Dan dia waswas syaitan waswas kepada mereka berdua. Surah Al-A'raf Allah terangkan. Syaitan waswaskan mereka. Lalu mereka langgar perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala dah beritahu. Jangan langgar juga. Pakai waswas dia cari waswas. Kan dia kata Tuhan tak larang kamu makan benda ni kecuali bimbang kamu jadi malaikat atau jadi makhluk yang kekal. Dan dia sumpah pada Adam dan Hawa bahawa dia hanya beri nasihat saja, advisor je. Dan waswas tadi masuk waswas gitu. Adam rasa macam tak apa kot, dan Tuhan langgar. So itu pintu pertama. Manusia syaitan akan try seboleh-bolehnya kita engkar perintah Allah Ta'ala kalau dia berjaya. Second one, pintu waswas syaitan ni masuk melalui pintu bid'ah. Amal benda Nabi tak ajar. Yang kita kata orang tadi macam kita boleh, kita kata dia sungguh-sungguh buat kan, menilih air mata dengan qasidah. Ada. Tapi dia tak mengalir air mata baca Quran. Pelik tu. Pasal Allah sebut innamal mu'minun, hanya orang beriman alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman ni adalah orang-orang yang bila disebut Allah, hati dia gemetar. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum imana. Bila dibaca pada mereka ni ayat-ayat Allah, tambah iman dia. Ini dengar tu kan gendang dundung mengalir air mata, sedihnya kan. Pelik juga kan. Jadi sentimen macam tu kadang-kadang macam the environment kan. Kadang-kadang main peranan, muzik dan sebagainya, letakkan gendang dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang orang tu menangis kerana suasana. Actually benda tu berlaku because of the environment. Sebab kenapa bila Nabi SAW janjikan kepada kita untuk orang yang dipayungkan Allah Ta'ala dengan payungan pada hari akhirat nanti, orang yang ingat Allah sorang-sorang, sunyi-sunyi, sorang-sorang, bukan ramai-ramai, lalu mengalir air mata dia. Orang ni hari akhirat nanti dengan kepanasan yang ada, dipayungkan dia di antara 7 golongan dipayungkan Allah Ta'ala. Dan golongan terakhir, dengar diingat Allah Ta'ala sorang-sorang, lalu mengalir air mata dia. Ada nilai. Yang ngalir depan orang ni masalah sikit kan. Macam kau nangis nangis jugalah. Masalah juga ni kan. Adakah sensi air mata tersebut? Tak, dia beza. Dan sebab itu kita kata secara asasnya elakkan basuh upacara macam tu. Upacara menangis beramai-ramai ke, solat berjemaah buat nangis ramai, tak ada kan. Tak diajar. Kalau kebetulan kesedihan tu datang menangis lain cerita, tapi saja upacara menangis beramai tak ada. No such thing in Islam. So, jadi benda tersebut kena jaga. Jadi kita kata yang manusia ni, yang pintu bid'ah ni adalah pintu kedua. Pintu kedua yang waswas syaitan masuk. Kemudian pintu ketiga, syaitan akan masuk kepada manusia ni melalui dosa-dosa besar. Meaning that dia kata buat dosa besar, tapi yang tu tak bahaya sangat masuk dosa besar tu. Pasal manusia ni boleh berdosa. Tak, lepas dosa tu dia masuk pada dosa besar tadi, dia suruh manusia berdosa. Lepas tu dia kata tiada harapan bagimu lagi. So orang tadi takkan bertaubat langsung. Sebab apa? Sebab dia nampak dosa besar tadi, tak ada harapan dah, tak ada harapan. So dia kekal dalam maksiat. Kenapa? Dia rasa takkan diampunkan. Dia tak ada nampak. Dia sedangkan dia tahu lapar makan, dahaga minum, berdosa taubatlah. Tapi tak, dia macam guling-guling kat situ. Tak ada harapan bagi aku, tak ada harapan. Dia ulang word yang tak ada harapan bagiku. Dia sibuk ulang chanting tajuk kalimah tersebut, tapi bertaubatnya tidak. Pusing balik. Saya tak ada harapan. Awak tak apalah masuk syurga dulu. Betul? Tak apalah awak pergi dulu. Saya tak tahu aurat lagi. Yalah, macam mana Allah tak ampunkan saya kalau banyak lagi dosa saya besar. Bertaubatlah. Tunggu apa lagi kan? Tunggu nak beri pencen dulu baru nak belajar. Kenapa? Kalau dia kata cepat, usahakan cepat. Sebab kita tahu syaitan berjaya, dia lambatkan orang tu.
Jadi orang tu buat dosa dan tak ada harapan bagimu. Putus harap terus. Banyak orang yang kita katakan macam tu. Dia terus bergelumang dengan dosa sebab apa? Sebab dia rasa Allah takkan ampunkan dia. Yang pintu keempat, pintu dosa-dosa kecil. Pintu dosa kecil maksud dia suruh orang tu buat dosa kecil dan bayangkan dosa kecil dia tak mengapa. Alah dosa kecil je. Alah dosa kering je. Alah pandang je. Alah jeling je. Alah dia dan so on. Sampai orang tadi rasakan tidak menjadi masalah untuk dia berdosa-dosa kecil tadi. Dan dia tak bertaubat. Dan dia tak bertaubat. Kena ingat, taubat itu daripada dosa-dosa ni tadi, mana yang kita tahu dosa kita, kena kita buat. Bukannya kita macam, tak apalah solat aku nanti batalkan. Tak. Kita kena buat ibadat ke apa sebagainya dalam masa yang sama, menginginkan dosa tadi diampunkan. Kena tahu dosa kita yang dosa mana. Yang tak kita ingat, itulah yang Allah Ta'ala akan bersihkan dengan amalan-amalan kita yang harian, yang kita tak teringat. Adapun yang kita ingat, kita kena minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku salah hari tu. Ya Allah, aku silap hari tu. Cakap, sebut, minta kepada Allah Ta'ala. Tengah malam kita kata doa lah, minta kepada Allah Ta'ala. Bangun seperti akhir malam tu, menangislah. Kita kata dari bilik lain. Kalau rumah banyak bilik, kan, boleh lari bilik lain, lari bilik lain. Kan nanti nangis-nangis seorang kan, nanti kalau yang perempuan suami dengar pasal pula bini aku, kan, kan, kata yang taklim tiba nangis-nangis pula, kan. Kemudian ada lelaki pun macam tu juga, kan? Jadi nangislah, sebut bahasa Melayu pun, terus sibuk dengan bahasa Arab. Ni kalau bahasa Arab tak bunyi-bunyi, bunyi-bunyi tak nangis-nangis. Baca dah banyak kali dah, Astaghfirullahalazim, 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 tak ada siapa, kan. Terus cakap bahasa Melayu, ya Allah ampunkanlah aku. Masuk kali ke berapa kita lafazkan, keluarlah air mata. Tak ada nombor tajuk sebenarnya. Salah teknik ke salah penjelasan mungkin. Pasal ada orang ingat istighfar tu dengan lafaz Astaghfirullahalazim. Tak. Istighfar dengan lafaz kalau Melayu kita, ya Allah aku minta ampun kepada engkau. Ya Allah aku minta ampun kepada engkau. Ya Allah ampunkanlah aku. Sebut. Jadi kadang-kadang dosa-dosa kecil ni tak ada orang tak bertaubat. Kita dosa tak bertaubat. Tak, kita contoh macam kita tu tak apa, Nabi kata tak halal untuk kita pulaukan saudara kita lebih 3 hari. Bukan bunuh orang pun, tak cakap dengan dia je. Dosa tu. Nabi kata la yahillu limir muslim ayah jura akhahu fawqa thalath. Tidak halal untuk seorang individu muslim memulaukan saudara lebih 3 hari. Nabi kata tak halal. Datang kita kata dosa kecil je. Dan tak pernah kita bertaubat. Seriously. Yang putus silaturahim dan sebagainya, walaupun silaturahim, actually putus silaturahim adalah dosa besar. Bahkan tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. So jadi benda-benda jadi kita kata dosa-dosa kecil ni syaitan kata buat. Tapi dosa kecil je, tak payah taubat. Tak apa lah, ini dosa kering je, kan besar sangat. So dia was-waskan pada kita, tak payah bertaubat. Ajak dosa kecil dan tak payah taubat. Yang kelima, dia masuk pada manusia ni pada pintu perkara-perkara yang harus atau halal. Pintu halal. Pintu halal, alah berhibur. Kan halal, Islam tak mengharamkan berhibur. Betul dia eksesif. Eksesif, serius. Macam orang tu kata, tak kalau salah berhibur. Lepas tu kau dari pagi sampai ke petang dia tengok cerita Korea. Faham tak? Maksud dia, Islam tak larang berhibur. Betul. Dia bukan isi waktu kita 24 jam tu dengan entertainment 5 minit solat. Entertainment tu 5 minit solat. Berjam-jam hari kita ada tidur 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam lah. Okey, 8 jam. Kemudian 8 jam, 24 tinggal 8, tinggal apa? 16. Betul? Betul? Okey, 16. Bagi tandas, berapa lama? Katalah sejam, 19. Okey, sejam. Tinggal lagi 15 jam, okey? Lepas tu kemudian makan. Berapa lama makan? Sekali makan apa? Ambil sejam lah, okey. Makan pagi sejam. Tengah hari, setengah jam. Okey, 1 jam setengah. Daripada 15 jam tadi tolak 1 jam setengah. Dah berapa? 13 jam setengah. Daripada 13 jam setengah tadi, kita ambil solat 25 minit je, ambil solat. Ini yang tertib ni. 5 minit solat subuh. 5 minit, kalau kita tak baca panjang lah. Kalau baca panjang mungkin tak lama sikit. 25 minit. Ada 13 jam 5 minit lagi buat apa? Okey, kita jam kat jalan raya 2 jam. Pergi kerja, 2 jam balik. Ada lagi 8 jam. Lain apa? Filem TV. Perasan tak? Masa kita chatting tangan ni, WhatsApp berapa jam? Tak, seriously. Kan? Maksudnya kadang-kadang benda tu eksesif. Kan dengar lagu, actually kadang-kadang tu belilah
ada Quran. Kita kata bacaan Quran yang dalam radio tadi mungkin kita tak faham. Beli ada CD, bacaan Quran, dia baca Quran bahasa Arab, kemudian tu English, Arab, English. Beli yang macam tu pasang dalam kereta. Kalau rasa payah sangat kan. Ini asyik lagu manjang. Islam tak larang berhibur. Islam tak larang berhibur, tapi dia excessive. Islam tak larang makan. Tapi syaitan akan jolok orang tu ikut pintu ni sampai orang tu buat, dan dia apa? Dia lupa berkenaan dengan tajuk benda yang lebih benda yang patut dia buat. Benda yang kita kata benda excessive. Contoh macam Islam tak larang melancong. Betul. Dia kan kata 10 tahun dia masih melancong aja kan. Duit untuk kita kata gunakan sebagai infak dan sebagainya tak ada langsung. Tak ada diri dia duit untuk infak. Ada masalah. Okey, itu pintu benda halal. Halal tapi dia excessive. Yang ke 6, pintu waswas syaitan yang ke-6 adalah pintu, dia panggil pintu apa pintu rajah. Pintu aula. Pintu yang lebih utama. Aula ke? Bukanlah. Dia satu pintu kecil. Okey. Pintu yang lebih utama. Pintu panggil pintu rajah. Pintu yang lebih utama. Maksud dia pintu benda yang kurang utama. Contoh, seorang yang masuk masjid. Dia masuk masjid, dia jahil, ilmu tak ada. Ada orang datang mengajar, kebetulan dia jahil tentang Allah Ta'ala, tak tahu tentang sifat-sifat Allah. Datang orang mengajar dekat masjid tu tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala. Dia jahil, tapi dia ambil Quran, dia pergi ujung bucu, dia baca Quran. Auzubillah, tak nak dengar lah. Ini politik ini. Tahu ke politik masalahnya? Orang mengajar asma' sifat pun tak nak belajar. Gila apa? Saya malas lah nak pergi masjid ni. Masjid ustaz asyik mengajar ke muka je kan, mengajar asyik politik dan sebagainya. Last kali dia tak belajar langsung. Orang mengajar tajuk tauhid pun dia tinggal, mengajar tafsir pun dia tinggal, last kali semua tinggal. Dia ambil Quran, dia baca. Dia rasakan kat situ syaitan akan kata, tak apa, tak payah pergi belajar. Kau baca Quran bagus dah. Kan? Kau baca Quran dah bagus. Kan? Dia pergi datangkan gantian. Sedangkan untuk dia, seorang yang jahil tentang agama, dia patut belajar. Itu wajib. Bukan sunat. Baca Quran tu sunat. Ini wajib. Kenapa tinggalkan yang wajib? Buat yang sunat. So syaitan akan berjaya. Dia tunjukkan ke situ. Dia tunjukkan ni tak salah. Apa salahnya kan? Apa salahnya? Kita apa salahnya lah. Kita lari. Benda ibadat juga kan? Tak baca Quran tapi ibadat juga. Tak dengar ceramah tapi ibadat juga. So, salah lah. So kita bentuk yang ke-6 ni adalah bentuk dipanggil marjuh. Pintu benda yang kurang tepat. Kurang tepat lah. Marjuh tu maksud dia, marjuh tu atau apa benda ni, marjuh ni kurang tepat, kurang patut. Kurang patut. Memang kita kata baca Quran tadi bagus, tapi sunat. Yang dia patut buat adalah benda wajib, cari ilmu. Wajib. So okey. Itu yang keutamaan, priority. Okey. Dan kemudian yang terakhir adalah pintu pasif. Pintu pasif ni maksud dia pintu pasif. Okey. Bila saya sebut kalau seorang yang ada ilmu agama, apa tanggungjawab dia? Apa? Orang yang ada ilmu agama, dia kena sampaikan. Orang yang ada kekuatan tenaga, tolong orang lah. Tolonglah. Orang ada harta, infak lah. Tapi tak, syaitan datang kata, tak infak lah, you pergilah umrah 3-4 kali tahun ni. Faham tak? Dia gunakan, dia actually untuk pakai untuk diri sendiri, tak pelik. Untuk seorang manusia tu habiskan harta pada diri dia sendiri, itu tak payah, tak susah. Kan? Bahkan dia 3-4 kali pergi umrah setahun tu kan. Jom Januari pergi, March pergi pula, bulan 12 pergi pula. Kan? Dia actually macam bagus. Tetapi dekat situ kita kata apa? Sebab harta yang banyak dia ada, sepatutnya dia infak. Memang kita kata infak ada benda. Pasal orang yang ada ilmu agama, kalau syaitan datang pada dia, syaitan kata tak salah pergi masjid, nanti orang puji kau sangat-sangat, bahaya. Kau duduk rumah lah baca Quran sudah. Dia tak akan boleh, tak penuhi lah tanggungjawab tadi. Pasal kita kata kalau pen yang tak menulis, apa guna dia? Saya ada pen tapi tak menulis, kan? Saya ada telefon tapi tak boleh bercakap. Telefon yang tak bercakap, Lelu tak ada. Apa guna dia? Kasut yang tak boleh pakai. Macam tengok apa? Orang yang ada ilmu tapi tak mengajar, orang yang ada harta tapi tak. Ini kita kata. Tapi syaitan berjaya. Dia masuk kat orang tu, dia pusing. Tu sikit je.
Mana dia gantikan dengan amal lain. Amal lain. Puasa sunat banyak-banyak, rajin. Duit banyak, kaya. Puasa sunat banyak. Sedekah tidak? Dia berjaya datang pada pintu apa? Pintu menjadikan orang tu tadi pasif dalam benda yang dia ada. Pasal sebenarnya manusia tadi berikan, ditanggungjawab kepada Allah Ta'ala, kepada dia, berdasar kepada kelebihan yang dia ada. Orang buta tak ditanya berkenaan dengan mata dia. Orang pekak tak ditanya berkenaan dengan telinga dia. Faham tak? Macam juga orang yang apa? Jahil, tak ditanya berkenaan dengan kenapa tak mengajar. Dia jahil. Kau ni, kenapa tak mengajar? Tak, kita akan tanya dia kenapa tak belajar. Betul? Orang yang ada ilmu, kenapa tak menyampaikan, mengajar? Orang ada harta patutnya apa? Puasa sunat. Banyakkan puasa. Kenapa awak tak puasa sunat? Soalan salah tu. Faham tak? Itu yang kita kata pasif. Syaitan berjaya masuk dalam bab ni. Saya perhatikan banyak orang yang kadang-kadang dia habiskan duit untuk benda lain banyak. Serius. Kadang-kadang bahkan actually kadang-kadang kita tengok dia punya eksesif jugalah. Manakala hadiah birthday sampai 120,000. Birthday apa, anak-anak dan sebagainya. Bukan birthday party. Hadiah beli anak-anak 120,000 sebagainya. Ada. Saya di Malaysia ni rupanya ada orang pelik-pelik macam ni. Okey. Anyway, itu saya kata patah balik. Patah balik pada asal. Kita sekarang ni ditanya berkenaan kelebihan yang kita ada. Anything pasal benda tak ada kelebihan berkenaan, Allah tak tanya. Allah tak tanya pada orang yang miskin kenapa tak infak harta. Betul tak? Allah tak tanya kenapa tak sabar. Okey. Orang yang kaya Allah tak tanya berkenaan kenapa tak ibadat. Pasal dia diberikan paling besar ujian pada orang berkenaan adalah berkenaan dengan harta dia. Macam juga orang yang belajar, ada ilmu. Dia paling besar ujian daripada ilmu dia. Nak bercakap yang benar. Kan cakap banyak nanti kan orang tak jemput ceramah dah. Ini ujian. You know the truth. Nak lafazkan ke tidak? Man tadi siapa bercakap kat televisyen lah? Macam perempuan. Saya balik kelas. Lepas tu ada isteri saya duduk tengok ceramah dekat televisyen. Ceramah daripada US perempuan. US ke mana entah. Cakap lah, tapi ada benda lawak. Sambil saya tengah duduk diam tu, dengar dia buat lawak, dia kata pasal kenaan dengan cakap benar. Zawahir bukan English. Zuara something big me something. Ada itulah yang tadi. Tengok. Kan ada kan? Okey. Lepas tu dia cakap, dia kata, dia bagi contoh lah. Dia kata bila nak jawab benda-benda yang betul, yang benar ni, kita kadang-kadang tak boleh tahan. Tak boleh kita kata macam nak supaya orang suka kita cakap tak apa. Contoh macam dia kata dia pergi kat Singapura, dia pergi ceramah. Kemudian lepas ceramah tu datang seorang budak perempuan berhijab. Dia kata berhijab. Dia ada hijabis lah, hijabis. Pakai hijab, pakai baju ajak abaya dan sebagainya. Tanya dia, adakah boyfriend ni haram? Dia kata, dia garu kepala. Dia kata, I scratch my head. Dia kata macam mana jawab? Dia kata dia tak sangka bahawa budak perempuan ni akan cakap macam tu. Pasal normally yang dipaham kalau di negara barat, bila orang tu start pakai hijab dan sebagainya, dia akan totally ambil semua ajaran Islam. Dia akan ambil half. Dia akan ambil semua sekali. Okey, jadi antara semua tadi tu, coupling dan sebagainya bukan ajaran Islam. Bukan texting I love you, you love me, can we go up, bla 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 dan sebagainya, bukan ajaran Islam. Tapi aplikasi balik benda ni payah. Pasal cakap pada orang kita, pasal dah terbiasa tengok cerita Piramli, dating dekat zoo negara sebagainya kan. So orang Melayu kita dia macam tu. Dan actually ada idea. Jadi dia cakap dia garu kepala. Dia kata haram. Dia sambil gelak dia cakap. Dia kena cakap juga tapi dia buat gaya tanpa macam haram. Tapi dia kata haram sambil senyum. Lepas tu budak perempuan tu kata, macam mana kalau tak couple macam mana nak kahwin? Dia pun ada dia macam okey. Actually sebenarnya banyak orang couple tak kahwin pun. Faham tak? Couple tapi tak kahwin, bersepah je. Bahkan banyak yang tak jadi perkahwinan. Coupling tapi tak kahwin pun. Di US kan berpuluh tahun, 3-4 tahun berkapel kan. Tapi tak kahwin pun. Bukan alasan sebenarnya. Bahkan actually seorang yang manusia tadi selepas berkahwin bersabar dengan perangai pasangan, dia lebih, itu adalah pahala. Baik wanita atau lelaki. Itu lebih baik daripada dia actually kenal awal, kemudian awal menyampah. Aku tahu dah hari tu aku tak nak kahwin kau ni. Jadi faham tak? Jadi dia gunakan nak cakap benda tu salah. Tapi dia kata macam nak cakap. Bila orang tanya berkenaan gay couple, gay couple marriage dan sebagainya, boleh ke tidak, ada Islam apa hukum dia?
Dia kata jawab macam dalam Bible dan dalam Old Testament, New Testament, jawabnya ni. Dia tak nak cakap tidak kan. Habis dia kata benda tadi kadang-kadang kita nak kena gunakan kalimah tertentu, tapi cara cakap kena cakap. Kadang-kadang kita kata macam ada masyarakat kita sekarang ni, macam orang yang berilmu tadi, itu tanggungjawab dia sampaikan yang benar. Macam nak cakap benar ni tadi payah. Kadang-kadang kena keluarga kita sendiri, kena dalam pada diri kita sendiri. Sehingga sebab itu kita kata benda ni syaitan akan masuk pada manusia ni pada 7 pintu berkenaan. So kadang-kadang kata siapa-siapa jaga nak tengok pasal was-was syaitan. Bahaya paling besar daripada dia adalah was-was. Bukan benda dia bertumbuk bergaduh dengan syaitan. Syaitan paling bahaya pada kita atas diri kita adalah was-was yang dibawa. So pintu dia 7 tempat tadi. Kufur, bid'ah, dosa besar jangan taubat, dosa kecil jangan taubat, perkara-perkara harus tapi eksesif, kemudian perkara-perkara yang kurang tepat, kurang utama, dilebihkan daripada perkara utama, dan juga perkara yang apa? Yang pasif. Mana kepada orang, setiap manusia ni dia akan ditanya berkenaan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi kadang-kadang syaitan berjaya terbalikkan orang tadi tak buat benda yang patut dia buat. Benda yang dia buat pasal bila ada ilmu kena sampaikan. Bila ada harta, dia tak sampai, dia tak infak. Dia sibuk dengan amal-amal peribadi. Amal peribadi dia buat. Solat sunat buat, qiyamul lail buat, sedekah kedekut. Sedekah macam dia berat. Di situ yang kita ujian sebenar. So setiap syaitan berjaya bila buat macam tu. Pasal manusia tak akan ditanya kecuali dengan apa kelebihan Allah Ta'ala berikan. Tak akan ditanya berkenaan dengan benda bukan kerja dia. Cuma orang jahil tak akan ditanya menyampaikan agama. Orang miskin tak akan ditanya berkenaan dengan infak harta. Tak akan ditanya. Faham Okey. Jadi itu yang kita kata sebagai pintu-pintu pintu-pintu yang dipanggil pintu-pintu untuk seorang tu salah dan silap. Kerana dalam kita beramal, sememangnya kita akan setiap hari memanglah kita menggadaikan diri kita sama ada untuk membebaskan dari api neraka ataupun kita kena azab neraka. Baik. 167. An Musa bin Sa'ad, daripada Musa bin Sa'ad qala, beliau berkata, dakhala Abdullah bin Umar telah masuk menemui Abdullah bin Umar ala bin Amirin, kepada Ibnu Amir, ya'uduhu, menziarahinya. Ada ya'udu, kembali. Ada ya'udu, ziarah orang sakit. Ada ya'udu, ziarah orang sakit, menziarahi orang sakit. Zara yazuru, ziarah saja. Bagaimana ziarah? Kalau pergi ziarah orang sakit, dia ada kalimah khas, ada ya'udu. Okay, jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mendawat Ibnu Amir, menziarah dia, wa huwa marid, dalam keadaan dia sakit. Ketika tu Ibnu Amir ni sakit. Jadi bila dia sakit, dan Ibnu Umar ziarah dia telah minta kepada Ibnu Umar, dan dia berkata, faqala, dia berkata, ala tad'ullaha li ya ibn Umar. Ala, mengapakah tidak engkau doa kepada Allah Ta'ala untukku, wahai Ibnu Umar. Pasal mungkin Ibnu Umar datang ziarah dia tanpa sebut apa-apa. Kalau kita macam ada orang tu kan, kita jumpa orang tu sakit, kita kata syafakallah, Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Kita mungkin lafaz-lafaz tak keluar daripada mulut Ibnu Umar. Ibnu Umar datang ziarah dia, tapi Ibnu Umar tak lafazkan apa-apa. So, jadi Ibnu Amir, dia perasan Ibnu Umar tak doakan dia, maka dia kata, mengapa tidak engkau doakan aku, wahai Ibnu Umar? Doa untuk aku, wahai Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inni, sungguhnya aku, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima solat dengan tanpa penyucian. Ini ada dalil, ini ada dalil bagi Imam Malik dan juga Ibnu Nafi' dalam pendapat mereka berdua, bahawa siapa-siapa tak ada air, tak ada debu tanah, tak payah solat. Langsung tak diterima solat kan. Dia kata, tadi tak terima apa solat. Itu pendapat mereka. Okey. Dan dia tak qada, sekiranya keluar waktu solat berkenaan. Ni pendapat mereka yang ni. Okey. Dan kerana apa? Kerana ketiadaan penerimaan solat tadi, kerana tak ada syarat menunjukkan bahawa dia boleh. Jadi dia pendapat dia. Jadi dan bahawa
bila solat tu tidak diterima dan tidak ada waktu wajib ke atas orang berkenaan, maka tak perlu qada, dia kata. Okey, ini pendapat mereka, tapi pendapat yang rajih adalah maksud dia pasal kita dalam Islam ni bila tak ada tanah, tak ada debu, dan solat ke atas keadaan berkenaan lah. Bahkan itu adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, solat terus tanpa qada balik. Ni kalau ni kata orang tu tak ada tanah, tak ada air, so nak buat apa? Air tak ada, okey, pergi tanah, kita tayamum. Tak ada tanah. Ni pendapat ini bagi menjelaskan, bagi bukan macam bentuk yang macam ada orang pergi tayamum dengan tapak kasut tu kan. Pernah dengar? Ada orang pergi ambil tapak kasut terbalik kan tayamum. Okey, adalah yang ni ada juga mazhab yang kata tepuk dinding kapal terbang untuk tayamum dan sebagainya. Itu bukannya tanah. Actually kena faham, debu ada dekat keliling kita tapi tak dibuat macam tu. Bila Nabi tepuk dinding ketika zaman Rasulullah SAW dahulu, baginda tepuk dinding tanah. So actually memang kenalah. Yang anda pergi tepuk air julang ni dapat apa? Kan? Dan bila kita faham, bila tengok debu, tengok debu datang mana, dia kata. Ada juga kulit manusia mati. Kan? Bila kita shred kulit tau. Kulit kita ni mati. Nampak kat rumah tu debu tu bukan semua tanah. Mungkin separuh daripada tu adalah apa? Kulit mati anda yang ada garuk-garuk, keruk-keruk tu kan. Itu dia sebenarnya. Banyak orang tak tahu bab ni. Pasal kita tiap hari kulit kita ni akan hilang, tumbuh kulit baru, hilang kulit baru. Jadi lapisan tu yang hilang, kadang-kadang kita nampak putih tu kan, kulit mati jatuh. Itu benda yang tinggal, macam kelimomo kan, kelimomo putih-putih tu kan. Actually kulit mati. Kulit mati, kulit kepala tu yang mati, yang kadang berpenyakit dan sebagainya, dia mati dan dia jatuh lah. Itulah, jadi jangan sebab itu kaedah menepuk dinding dan sebagainya yang di sekarang ni tidak, yang rajihnya tak patut dibuat. Bahkan kalau dalam kapal terbang, actually memang air ada, dan pergilah masuk dan tandas tu, ambil lah air. Dah ada wuduk Nabi banyak ni dah cukup. Kan? Ini berapa gram? Mana ada 230 gram kan dia kata, ml. Banyak ni campur sikit lah, cukup. Dah cukup dah untuk wuduk. Tapi kita kata ada apa, kita kata dia dah belajar wuduk cara sunnah Rasulullah SAW, cukup, memadai. Dan sepatutnya tak timbul tajuk berkenaan dengan tepuk dinding, tepuk orang depan, tepuk belakang. Seriously kan? Itu sebab kenapa kita kata amalan tadi, tepuk unta pun tak pernah. Kan Nabi ada unta, kata tepuk unta sapu muka, mana pernah? Kan tak pernah dibuat. Dan jangan buatlah. Kata benda tadi tanah, tu je. Dan bahkan tanah tadi bukan pasir. Actually macam disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata sa'id ini adalah tanah untuk tanaman. Tanah untuk tanaman, itu yang dipanggil sa'id. Kalau macam raml, itu pasir. Ramlun tu pasir. Ra mim lam pasir. Sa'id ni adalah tanah. Tanah yang kita pakai untuk tanam. So, jadi benda tadi kalau yang pendapat yang rajihnya adalah orang tersebut semayang saja. Pasal Allah Taala yang tekan dalam Quran, la yakallifullahu nafsan illa usaha. Tak tanggung Allah Taala satu nyawa kecuali apa yang dia mampu. In doing bersuci tadi, air tak ada, debu tak ada, dia semayanglah keadaan macam tu. Allahu akbar, semayang je. So, kita kata benda berkenaan itu yang kan orang sakit je lah. Sakit ada dua, sakit boleh pakai air, sakit tak boleh pakai air. Kalau macam dia tak boleh ambil ibu sendiri. Maksud dia, okey, boleh cakap tak? Boleh. Kalau boleh cakap, orang lain boleh ambil wuduk untuk dia. Tapi kalau orang tak senang, Tak senang, nurse ada. nurse tak senang. Apa salah dia tak senang melampaunya tu. Kalau buang air dia nurse boleh buat kan, takkan wuduk 3 minit tak boleh. Ngarut lah. Tapi kalau macam nak ambil ibu, kalau katalah orang lain boleh sampaikan, kena mahram tak? Mahram kan itu, kalau dia kata nurse pakai sarung tangan, apa salah dia? Ataupun contoh macam Aisyah radhiyallahu anha ambil wuduk untuk Rasulullah, tak batal pun wuduk. Perempuan tu. Mahram kan? Tak kira mahram tak. Yalah kalau dia kata bukan mahram, kalau dia kata dalam penyakit tak ada masalah. Dalam benda, tapi kalau kata di preference, iyalah. Actually tak, bukan mahram. Kalau mahram pun pakai sarung tangan masalah sikit. Sebab Aisyah radhiyallahu anha dia ambilkan wuduk untuk Rasulullah SAW ketika baginda sakit, dan actually in the end dia sapu air wuduk tadi ke seluruh baginda, guna tangan baginda SAW. So anyway, benda tersebut tak ada kata macam pucuk batal ke kan. Pucuk batal kan, mana ada kan. Aisyah ambilkan wuduk untuk Rasulullah SAW ketika baginda sakit, dan air wuduk tadi disapukan, dia ambil tangan baginda sendiri, sapukan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. So tak ada tajuk macam wuduk dan batal, mana ada kan. Jili tu antara sokong bahawa tak batal wuduk lah. Cuma anyway, masalah pegang tu masalah juga kan. Nanti nurse comel pegang badan kan, pakcik tu macam kan masalah juga kan. Sambil berwuduk, sambil ingat bukan-bukan. Baik tak usah kan. Panggil nurse lelaki lah kalau dia sangat pun
Tapi masalah juga kalau dikata manusia yang apa, orang yang tak ada kaum keluarga langsung, yalah kita kata ni. Tapi kalau kata ada keluarga tapi tak ada siapa nak tolong tu, actually sedih lah. Actually benda yang menyedihkan. Tak ada siapa nak tolong dia untuk ibadat dia sebagainya, actually menyedihkan. Anyway, tajuk dia tadi memang wuduk tadi dia ambil lah. Tadi mu tajuk dia tak berwuduk langsung. Dia kena ada wuduk. Okey, tapi tak boleh tak boleh langsung. Contoh macam solat lah. Solat dengan rukun dan amalan. Dia actually benda tersebut kena ada kedudukan bentuk dia. Tapi dalam masa yang sama, bila tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Actually baring tu, mengiring tu, kisah tu datang sebab sahabat yang bertanya tu dia buasir. Tu sebab kenapa Nabi kata fa'ala jam, maka dikata dengan sebelah badan. Pasal kalau orang buasir dihimpak punggung dia, menggubur lah dia lompat, sakit. Tahu kan? Tak tahu. Orang yang buasir ni dia punya punggung tu, yang usus terkeluar. So nak masukkan balik tu payah. So kalau duduk macam ni memang sakit, serius sakit. So dia tanya kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku buasir." Dan sebagainya. Nabi kata salli qa'iman. Kalau semayang berdiri. Kalau tak boleh faqa'idan. Tak boleh berdiri, duduk. Fa'ala jam, pasal mengiring. Dia kata pasal mengiring. Kenapa? Kan macam patung Buddha pula kan. Ngiring. Bukan sebab itu pasal punggung dia ada buasir. Tahu tak? Hadis datang pasal pada dia tanya. Ni orang tak baca hadis habis, masalah dia. Dia tak baca awal. Kawan tu datang tanya sebab apa. So dia datang jumpa Rasulullah, dia berjalan. Bukannya dia datang mengangkak jumpa Rasulullah. Ni juga dalil berkenaan dengan masalah orang yang kita kata kalau dia berdiri tu sakit dan sebagainya. Duduk daripada awal. Bukan berdiri dulu kemudian baru nak kena duduk, tak. Daripada from the start. Jangan gunakan alasan kata jalan boleh. Semayang duduk. dia kenakan orang kan. Tengok semayang duduk, jalan boleh. Terus duduk dari awal lah. Ada orang saya nampak dia tak berdiri dulu. Itu yang kita kata fahaman tadi. Kita kata kena berdiri dulu, lepas tu duduk kerana tak boleh berdiri. Itu perbuatan para sahabat ketika mana bangun solat malam dengan Nabi SAW. Berdiri lama sangat tak larat, duduk. Ya, itu ada. Tapi bukan masalah dalam cara tadi. Semayanglah duduk terus daripada awal. Ini pasal Nabi kata salli qa'iman, yang berdiri. Fa'ilam tasdi', kalau tak mampu faqa'idan, maka duduk. Fa'ilam tasdi', maka kata Allah fa'ala jam, ngiring. Kau tak boleh lagi sekali isyarat. Aumak bi imak. Apa isyarat saja. Mana mau ikutkan logiknya. Kita kata solat tu kena buat macam Nabi solat. Nabi tak pernah solat macam tu. Tapi Nabi bagi arahan kata itu boleh. Dan buatlah. Dan macam masalah taharah tadi, sedaya upaya kita. Tu Nabi kata dalam hadis yang Nabi kata, bila aku perintah kamu satu perkara, buat sedaya upaya kamu. As you can. Kalau dia kata semua mampu boleh. Kalau tak dah sampai peringkat tak boleh, dan stop situ je lah. That's the end. Macam dia macam wuduk, air tak ada. Nak tayamum, debu tak ada. Solat je lah keadaan tersebut. Dan maka itu yang pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i, yang Imam Nawawi kuatkan. Dan juga disebut oleh Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata tak payah qada, tak ada solat hormat waktu. Semayang saja di atas keadaan tersebut. Pasal Allah Ta'ala suruh kita supaya buat dan apa, Nabi kata buat sedaya upaya apa yang kita diperintahkan. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. That's actually the best you can do. Dan that's the thing. Tadi mau tajuk mungkin tak ada air, tak ada debu. Tak ada debu, dia diam. Mana boleh? Kan? Itu masalah dia. Tapi memang ada pendapat menyatakan tidak kena. Okey, jadi apa, tapi dalam tajuk ini memang syarat tidak diterima oleh Allah Taala solat dengan tanpa penyucian. Tanpa penyucian. Tanpa penyucian. Macam orang yang kena ada kencing kat bag kan. Dia kena sembahyang macam tu lah. Ustaz nak buat macam mana? Bersihkan badan dan sebagainya. Tapi air kencing kat luar tu still ongoing. Kita kata tak boleh, kita kata tidak. Dia kena sembahyang lah. Kan nak tunggu dia bersih. Bila nak bersihnya? Kan nak berhenti keluar air kencing tadi. Bila nak berhenti keluar dia? Okey. Jadi dalam perkara ni memang datang. InsyaAllah nanti depan sikit dia akan bincangkan berkenaan tajuk ni. Dan bila disebut dia kata kat situ, la yakbulullahu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghululin, dan tidak juga sedekah daripada ghulul. Ghulul ni ghalla atau ghulul ni actually asal dia maksud dia khianat, atau maksud asal dia sebenarnya adalah bila orang tu ambil curi harta rampasan perang sebelum diagih-agihkan. Itu maksud asal dia. Jadi bila Ibnu Umar baca hadis ni pada dia, jadi saya terang kenapa. Tapi nak terangkan wuduk tanpa solat tanpa taharah tak sah.
Macam tu juga dengan apa? Sedekah dalam keadaan apa? Benda tu adalah benda curi atau benda khianat. Di sini maksud dia khianat secara mutlak. Dan ataupun maksud dia harta haram. Harta haram. Okey? Pasal dia kata apa, pasal benda tersebut, bila orang buat kebajikan, kadang kena tengok yang buat kebajikan tadi. Ada orang dia suka sedekah duit tak elok. Dia cari duit riba, dia nak sedekah. Macam mana ustaz masuk suka tu? Maksud dia duit yang halal, bersih, yang betul-betul dia tahu apa sumber tu elok, ada. Tapi ketika nak bersedekah, dia cari duit yang tak elok tadi tu. Apa tak senonohnya, kan? Tak, pasal tu kita kata dalam tajuk ni, bila kita nak bersedekah atau kita nak infakkan, biar benda kita sayang. Bukan benda kita tak boleh pakai. Suka sangat bagi baju tak boleh pakai baru bagi kat orang. Lepas tu dari sikit duit pun tak boleh pakai baru bagi kat orang. Kalau boleh pakai, tak bagi langsung. Tak boleh macam tu. Tapi dan kita kata macam duit yang haram ni, actually para ulama bercanggah pendapat. Ada yang kata actually ada yang suruh bakar tu ada. Tapi ada juga mengatakan boleh digunakan duit haram tadi, tapi untuk benda yang bukan kebajikan nyata, dalam macam tu, macam solat, apa tempat solat dan sebagainya, atau apa bangunan untuk anak yatim ke, tak boleh. Okey, kena duit tadi mesti bersih. Pasal Allah Taala tak terima sedekah daripada benda harta khianat. Orang tu curi harta kemudian dia rasa macam nak buat baik, dia sedekah supaya kononnya dapat sambung balik. Allah Taala sayang dia. Tak boleh. Sedekah takkan diterima. Allah Taala tak terima sedekah daripada harta khianat atau harta haram. Jadi bila orang tu nak bersedekah, yang paling nyata dia boleh buat dengan duit harta yang haram ni adalah benda-benda yang umum. Contoh macam jalan raya lupa lubang-lubang, bagi duit tu betulkan jalan raya, atau jamban tandas awam, atau sekian yang tak jadi milik peribadi, tidak jadi tempat ibadat, tidak jadi tempat ibadat dan sebagainya. Tak apa, itu tempat yang semua orang pakai kan. Tak boleh. Actually pasal tak boleh terima. Pasal kalau nak sedekah betul, pakai harta yang baik. Pasal dalam hadis Nabi kata apa? Innallaha tayyibun. Allah Ta'ala tu baik, elok. Wala yakbalu illa tayyiba. Tak terima melainkan benda elok saja. Tak, maksudnya bila dia di rumah dia tak cakap. Itu tajuk lain. Dia sekarang kena belajar lah. Bukan main derma je. Dia dah bagi duit rasuah air kat sana. Duit riba air kat situ. Bukan macam tu cara dia. Dia sepatutnya berhenti. Kan, bila nak bagi harta yang kita tahu halal. Ni bagi harta yang syubhah ni, sibuk sedekah. Masjid ni terima duit ni, ustaz saya nak bagi duit ni. Lepas tu nak belajar agama ni, kita nak bagi duit ni. Tapi duit syubhah. Janganlah macam tu. Kan bagi benda yang paling bersih, paling elok. Nampak? Sekarang dah faham, jangan buat lagi lah. Apa benda dah lepas, kita kata nak buat macam mana? Dan zaman dahulu kan tak tahu babi tu haram ke? Contohnya kau ke babi haram. Ni dulu zaman dulu apa? Guinness Stout. Pernah tengok iklan ni? Guinness Stout. Dia jual Guinness Stout tadi tu kat kedai, menyegarkan tenaga badan, mendatangkan selera makan. Abang yang zaman 60-an kan, akak pakai sanggul baju kebaya, duduk sebelah, abang makan, depan tu Guinness Stout. Seriously, zaman tu macam Guinness Stout tak apa. Faham tak? Pelik lah. Ya, zaman dahulu lah rotary kebajikan. Loteri kebajikan, anjuran kerajaan buat dia. Loteri kebajikan. Gila apa bendanya? Loteri lah. Loteri kebajikan, ustaz. Kami nak menderma sambil memenang. Tak ada benda mengarut macam tu. Faham tak? Loteri kebajikan. Tapi masalahnya itu zaman dahulu, loteri kebajikan tu orang Islam kita ingat halal. Dan masuk dan terlibat. Dan tak tahulah waktu time buka tu baca doa ke tidak. Panggil Pak Imam baca doa, ya Allah selamatkanlah loteri ini ke, wallahu alam. Kan? Tapi kita kata zaman kita dah terlepas. Allah Ta'ala kata afallahu amma salaf. Allah Ta'ala ampunkan apa yang telah lalu. Dan kita taubat pada Allah Ta'ala, let go lah. Jangan buat lagi. Kalau kita nak bersedekah dan sebagainya, sedekah harta yang baik. Jadi pasal kenapa dekat sini Ibnu Umar sebut hadis ni? Dia sebut hadis ni kepada Ibnu Amir. Ketika Ibnu Amir minta pada dia supaya bacakan doa, dia nak ingatkan Ibnu Amir. Sebagai apa? Untuk bimbingan dan juga peringatan. Supaya Ibnu Amir ni keluar daripada sebarang perkara-perkara zalim yang dia ada buat. Sebab dia kata wa kunta 'alal Basrah, pasal engkau dahulu pernah pegang kuasa ke atas Basrah, jadi wali Basrah, jadi gubernur Basrah. So jadi biasa bila orang jadi pemerintah, ada sikit bahagian yang akan timbul tajuk ni. So before nak doa kepada engkau dan sebagainya, maksudnya engkau sendiri pun kena keluar diri engkau daripada segala kezaliman yang mungkin kau ada terbuat atau terlaksana atau sebagainya. Okey? Masa dia kata seolah-olah dia mengisyaratkan kepada apa? Kepada Ibnu Amir bahawa berdoa, kita minta doa beserta dengan berterusan dalam kezaliman tidak manfaat.
Kita, ya Allah selamatkanlah Malaysia. Tapi dalam masa kita buat benda tak elok, benda tadi tidak akan beri kesan. You're not supposed to. Mariah Carey nak nyanyi kat Malaysia kan? Benda apa tak apa pasal ni? Kan tak ada kerja lain ke? Ada konsert jadi kan? Jadi baru hari tu dah budak mati kerana dadah sebagai konsert apa cat tak ada pengajaran ke? Siapa yang anak-anak kita jadi macam ni? Tak ada ni ke? Dekat televisyen tayang contohnya filem lucah dan tak bertapis, perosak bangsa. Yang tu usia kalah kan? Kadang-kadang nak jumpa seorang macam ni nak kena sekolah kan? Tak faham ke? It's the same kan? Kita kategorikan benda sekian. Lepas tu kalau penyanyi tu guna-guna atas pentas tu tak lucah dan merosakkan bangsa. Rosak bangsa juga. K-pop ke benda sebagainya sama je. Tak, tu sebab kenapa panggil Pak Imam baca doa, tapi kejap lagi buat upacara. Tak boleh lah. Itu kenapa Ibnu Umar dia disyaratkan macam tu. Dia kata, sedangkan ikut logiknya kawan tu minta doa je lah. Tak. Asal dia kata kawan ni dia nasihatkan juga. Pasal dia tak manfaat doa berserta dengan kezaliman yang masih lagi ada kau buat. Maksud dia. Okey. Macam mana dia kata dia sama macam seperti mana tidak manfaatnya solat dengan tanpa penyucian dan sedekah dengan tanpa apa? Dengan tanpa harta yang halal. Sedekah dengan harta haram tak manfaat. Nothing. Macam juga berdoa dalam keadaan masih lagi menzalimi orang pun tak guna juga. Pasal orang yang dizalimi tadi akan lebih berhak mendapat dimakbulkan doa berbanding dengan orang yang menzalimi. So any kezaliman kita buat, tinggalkan dahulu, then after that baru kita sekian. So kadang-kadang kena revise balik diri kita. Kalau kata ada benda-benda tak elok kita buat dan sebagainya kepada orang bawahan kita, dan jadi kena musibah, dan revise lah diri kita. Kenapa ni? Kan adakah kerana kan kapal terbang hilang lah, kata orang kena tembak lah, Ebola masuk Malaysia lah. Kena tak serius. Denggi gila tak? Tahun ni actually denggi paling dahsyat. Kan denggi paling dahsyat. Tahun dulu pun hujan juga. Ada juga, tapi kena fikir balik bab ni. Janganlah buat pula benda tu macam upacara pula pergi buat pasal Habib datang kata kalau buat qasidah ni negara akan selamat. Jangan percaya dengan pembohongan macam ni. Normally buat benda ni pasal kononnya kalau buat nanti negara akan selamat. Last sekali kita lupa berkenaan. Ini isyarat yang diberi Ibnu Umar ni, isyarat kecil. Dia bagi tahu, solat tak diterima tanpa penyucian. Sedekah tak diterima dengan apa? Dengan harta-harta yang tak halal, harta yang khianat. Doa takkan berguna dengan tanpa apa? Meninggalkan dosa-dosa. Tak tinggalkan dosa. Macam-macam Nabi SAW nyatakan hadis yang sahih. Nabi kata orang tu angkat ke langit. Kan Nabi sebut Allah Ta'ala itu bersih, elok. Tak terima menekan benda elok saja. Dan Allah Ta'ala perintah ke orang beriman macam Allah Ta'ala perintah pada Rasul. Allah Ta'ala perintah orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makan benda-benda baik kami rezeki kepada kamu. Betul Allah Ta'ala nyata pada Rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Wahai para Rasul, makanlah benda baik dan juga beramal solehlah. The same arahan. Kemudian Nabi cerita di hujung hadis tu, Nabi kata cerita berkenaan seorang lelaki, Ash'ath Aghbar, rambut kusut masai, kemudian berdebu, yutilus safar, musafir jauh, yarfa'u yadayhi ila sama', dia angkat tangan ke langit, yaqul, dia kata ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dia cari makan dengan benda haram. Nabi kata fa'anna yustajabulah, macam mana boleh makbulkan untuk dia? So kena relate balik. Kadang-kadang kita tak relate kan, kita reflect diri kita, reflect macam-macam reflect ada kan, untuk reflect diri kita dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya benda sebut kena tengok balik. Ini hadis-hadis macam ni menerang pada kita berkenaan dengan benda kecil. Nampak kecil, tapi tak, dia merangkumi kehidupan kita. So Ibnu Umar, dekat kawan tu minta doa, dia kata apa? Tinggalkan benda zalim, jangan bagi kita doa. Maksudnya tak berguna doa kalau dia kata engkau ada buat kezaliman pada orang. Macam mana tak bergunanya solat tanpa penyucian, macam tak bergunanya bersedekah dengan harta yang dikhianati atau curi. Satu keadaan dia. So macam tu kita kata penyelesaian, kita nak doa untuk Malaysia, dan tengok baliklah benda lain. How can kita jadi masyarakat yang baik, yang diterima doa oleh Allah Ta'ala, kalau kita yang maksiat kita buat, yang ini kita buat juga. Tinggalkan dua sekali, tinggalkan. Dan after that tunggulah apa kita hasil dia. Pasal kita kena keluar dahulu daripada benda-benda haram, dan barulah kita laksanakan benda tersebut, minta kepada Allah Ta'ala, barulah lepas. Tu Nabi kata macam mana nak dimakbulkan doa tadi. Makan haram, pakai haram, cari makan dengan benda haram, minuman dia haram, macam mana dimakbulkan doa dia? So faham Ustaz, ya? Ustaz kata sedekah masa kita rasa kedekut,
Oh, itu dah hadis Nabi. Nabi kata ayu sadaqati azab. Para sahabat tanya, dia kata ayu sadaqati azab, sedekah mana yang lebih besar? Nabi kata anta sadaqah, sedekah paling besar tu adalah anta sadaqah, bukan bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan keadaan kau sihat kedekut. Tapi Ustaz, kalau nanti di akhirat adakah itu Tuhan kata bukan kerana Allah? Tak, memang itu Nabi ajar. Pasal bila orang tu dia bila dia sedekah ketika sihat dan kedekut, ketika itulah ujian paling berat. Time dia tengah sakit nak mati kan, time tu baru nak sedekah. Kecil je. Kan orang minta, cantik jam ni, ambil lah. Yang cantik handphone, ambil lah. Dia nak mati, dia rasa mati. Cuba rasa hidup lama lagi. Ini hadiah kahwin ni kan. Ini hadiah kahwin, dia kata. Masa dia orang tu akan bercakap, kan tak? Ikut kadar. Ni, kalau dia kata ketika dia sihat, kedekut. Kan dia macam ada benda dia nak beli sekian. Lepas tu macam orang ni minta sedekah. Kalau aku bagi nanti kurang pula duit barang. Beg tangan ni mahal ni, kan? Jadi kat situ yang kita kata nilai besar dia. Kalau dia kata nilai barang yang kita dah, memanglah Allah Ta'ala maha kaya, dia terima semua sekali kita buat. Tapi kalau boleh bagilah benda paling baik. Ni sedekah benda paling buruk. Masak tak sedap baru bagi jiran. Masak sedap kita makan seorang. Kan? Janganlah macam tu. Kadang-kadang ada sekali saya ingat. Saya ingat tu, orang tu dia sila buat sembelih binatang kan. Kemudian bila nak sembelih ni kisah lama. Dia yang tukar dia pasal dia, keluarga satu family kan. So jadi yang anak kata, ni bagi kat orang. Yang abah kata, asal bagi kat orang banyak sangat? Kita nak makan apa? Jangan bagi yang ni, bagi bagian ni. Ayah anak kata apa? Bah, kita kena sedekah benda kita suka, bah. Bukan sedekah benda tak suka. Kan bagi benda tak suka kat orang, mana boleh? Kadang-kadang benda macam ni kita kena tegur, jaga sikit. Nak sedekah tadi, bila beri makanan kat orang, bagi bahagian yang elok. Ni bahagian ni tongking kita makan, ni kolesterol tinggi, bagi kat dia. Ini kulit baik kat dia. Kita makan yang berkhasiat saja. Janganlah. Don't be such pasal kita nakkan sedekah ni simpan akhirat. So the best thing is actually the best lah. Itu yang paling kita paling besar. Tapi macam tadi lah, akhir hujung tajuk dia, siapa-siapa yang kezaliman masih lagi buat, doa tak guna. Worthless. Kan Allah alam tahulah kenapa. Adakah kaitan dengan tajuk masalah cukai ke, masalah sekian ke? Allah alam tak tahu. Tak betul kena faham. Pasal konsep ni tadi kita kata kalau dia kata ada berlaku kezaliman dan sebagainya, tak dipulangkan balik kezaliman berkenaan, tak terima doa. Panggillah Habib berapa 10 orang pun beratur depan tu. Tak guna. No such thing. Takkan beri apa-apa faedah. Sebab apa? Tajuk asal tadi, setiap orang nak dapatkan kebaikan, dia kena ada relate. Contoh macam solat, penyucian, sedekah, harta yang halal. Doa tak ada buat zalim. Tu Ibn Umar kata, wa anku kunta 'alal Basrah. Engkau dahulu pernah menguasai Basrah. Jadi mesti ada lah 3-4 benda kau buat. Mungkin ada terkena orang yang dizalimi oleh engkau. So, jadi ni dulu dia kata. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak menerima Allah Taala solat seorang kamu apabila dia hadas sehingga dia berwuduk. Okey, itu nanti insya-Allah kita terangkan. Baik. Jelas Okey, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.